Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Aidul Fitri hari kedua untuk semua teman-teman yang sempat melayari laman ini, dan salam pertemuan di alam maya. Doa saya anda semua sehat walafiat dan bertabah. Stay at home, tinggal di rumah, jangan merayap ke mana-mana. Macam mana ya saya? Apa khabar Fuhui? How are you? Harimau Berantai. Salam Mustafa Ilyas, Hafiz Wan Basirun, Syahar Ibrahim, Yuan Kasim, Azlan Yub, Raban Tebin, Kulub Sawa, orang Perak ni ya, Nenek Porak, McHill, Syukur Jamil, apa khabar saudara? Saudara Abu Sulaim, Pah Merah, apa khabar Pah? Sihat Pah? Nampak gaya, moga-moga perniagaan sate Pah bertambah maju ya. Saudara Samsul Anwar, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Anggrek Rimba, Gita Gani, Nisa Yusof, how are you? Thomas Tan, Yuan Kasim, Mak Nazir, dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu, share ya. Bila tengok saya lihat naik tu merah, biru, ada lambaian, memberikan saya semangat saudara ya. Dan saya ingin ingatkan bahawa live kita ini ditonton bukan hanya di dalam negara kita, dan ditonton oleh pelbagai bangsa dan keturunan. Begitu juga pelayar-pelayar daripada luar negara. Saya dapat banyak kiriman. Ada datang daripada Iraq, daripada Norway, daripada England, daripada USA. Sebab itu saya mohon saudara, gunakanlah bahasa yang baik bila saudara berbicara ataupun memberi pandangan, supaya kita tidak tersasar dan sentiasa dilihat sebagai warga cinta damai yang menyantuni bahasa kita. Saudara, terima kasih. Selawati Ahmad, Mak Rejab. Okey, hari ini tanggal 2 Syawal, dah 2 hari dah. Tiba-tiba saja sekali dah masuk 2 Syawal. Sekejap saja masa berjalan ya. Hari ini hari Jumaat 14 Mei. Sekali lagi saya gagal untuk melaksanakan ibadah solat Jumaat. Terpaksalah buat solat Zuhur di rumah saja. Cuma saya nak beri ke pencerahan sedikit. Kalau kita melakukan ibadat Zuhur di rumah, tidak melakukan ibadat Jumaat, biarlah lewat sedikit daripada jemaah-jemaah yang berkesempatan hadir di masjid. Itu yang disarankan kepada saya. Hari ini jumlah pesakit yang dijangkiti virus corona terus meningkat, menurun ya, kepada 4,113. Ada turun sedikit sebab semalam 4,855. Hari ini 4,113. Jumlah keseluruhan adalah 462,190 orang warga kita yang telah dijangkiti oleh virus corona, yang mengundang kematian. Hari ini agak ramai sahabat-sahabat kita yang kembali ke pangkuan ilahi kesan daripada jangkitan virus corona. Virus corona ini pengesahan daripada Kementerian Kesihatan, bukan saya buat-buat. Iaitu kematian hari ini 34 yang tewas oleh jangkitan virus corona. Jadi jumlah kematian sudah meningkat kepada 1,822 yang terkumpul. Di Perlis juga hari ini ada peningkatan ya Pak Nazil. Semalam 1, hari ini 5. Jumlah di Perlis 387, masih lagi jumlah yang kecil. Tapi kita harus berhati-hati. Di Kedah, saya tarik nafas. Sebab hari ini di Kedah meningkat daripada 193 semalam kepada 228. Mamu di Penang ada kurang sikit, ada lega no. Sebab semalam 395, hari ini 266. Tapi tak menyenangkan kita. Di Perak juga alhamdulillah turun. Tak bakar kita tengok ini jumlah banyak tu, tapi hari ini dah kurang sikit lah ya saudara. Semalam 302, hari ini 147. Di Selangor juga ada kurang, susut, tetapi masih lagi ribuan. Kerana semalam di Selangor 1,783. Hari ini jumlah yang dicatatkan oleh Kementerian Kesihatan adalah sejumlah 1,269. Sementara di wilayah Persekutuan juga susut daripada 521 kepada 306 orang saja dijangkiti. Masih lagi jumlah yang besar saudara ya. Di Putrajaya ada peningkatan semalam 9, hari ini 20.
Di Negeri Sembilan juga ada peningkatan. Semalam 100, hari ini 124. Di Melaka juga ada peningkatan. Semalam 67, hari ini 107. Di Johor ada susut tetapi masih lagi banyak. Sebab semalam 467, hari ini 335. Tetapi di Pahang lah agak merungsingkan kita sebab ini hari yang keempat melepasi ratusan. Sebab 4 hari dulu 100 saja. Tapi hari ini di Pahang jumlah jangkitan adalah 178 orang. Saudara, di Terengganu juga meningkat. Semalam 148, hari ini 165. Itu di Terengganu. Di Kelantan juga meningkat rupanya. Ingatkan jual susut tidak? Cik, Mek, Awek, sains semua jagalah kebersihan dah. Sebab semalam 339, hari ini 371 dah. Di Sabah alhamdulillah terus menampakkan penurunan. Jadi di Sabah semalam 76, hari ini 53. Di Labuan ada meningkat sedikit daripada 4 kepada 6 orang saja. Tetapi di Sarawak, sebab itu saya katakan gelombang di Sarawak adalah gelombang yang tidak menentu, yang agak merusingkan. Kerana semalam 355, 2 hari sebelum itu 405. Tetapi hari ini jumlah peningkatan di Sarawak adalah begitu ketara sekali. 533 warga Sarawak yang dijangkiti oleh virus corona. Jadi saudara, itulah laporan yang sempat saya berikan daripada Kementerian Kesihatan berhubung dengan COVID-19. Jadi saya mengharapkan agar kita sentiasa menjaga kebersihan diri, melakukan penjarakan sosial, tak payah keluar rumah, duduk di rumah, santuni keluarga kita. Rawatlah cinta kasih bersama keluarga saudara dalam kesempatan Aidilfitri ini. Kerana besok masih lagi cuti, lusa pun cuti. Dan kemudian kita akan hadapi hari-hari yang mendatang dalam penuh 1000 persoalan. Ya, saudara. Dan saya mendapat laporan setakat hari ini, Surau At-Taqwa di AU 5D, Surau Al-Mustaqim di AU 5C di Keramat ni, juga Masjid As-Sabirin, iaitu Surau Taman Permata pula memulakan sanitasinya dan ditutup sehingga diberitahu kelak disebabkan laporan jangkitan COVID-19. Ini di Surau AU 5D, Surau Al-Mustaqim, Masjid As-Sabirin dan juga Surau Taman Permata di Hulu Kelang. Semua surau-surau ini ditutup kerana ada jangkitan kabarnya. Apa khabar Saudara Salman Hassan, Saudara Abdul Halim, Salam, Saudara Azman, Muhammad, Aminah, Kak Minah, Jamaluddin, Mak Syah. Saudara. Dan agak mendukacitakan, saya mendapat laporan bahawa warga seramai 59 keluarga di Mentakap, Pahang, terpaksa merayakan hari raya kali ini di pusat sementara, pemindahan sementara. Kerana sambutan raya Aidilfitri bagi 59 orang penduduk daripada 17 keluarga di kampung Batu Kapur. Kampung Batu Kapur Mentakap, mereka suram terpaksa menyambutnya di pusat pemindahan sementara selepas kediaman mereka dinaik air sejak petang Khamis lalu, 13 Mei. Jadi petang semalam lah, saya. Cuma yang kita fikirkan, kalau dah begitu punya ramai, apakah SOP-nya? Jadi pihak pimpinan kerajaan kena bagi tahu kalau berlaku pemindahan, kerana berkumpul ramai. Saudara Yunus Yaakob, prinsip mana pula yang mengganggulah Datuk ni? Biar kalau gitu Datuk Sri, dia nak ganggu lah, biasalah gitu. Tak mengapa, kita berlapang dada lah, tak ramai pun. Sebab tajuk malam ini memang memanaskan telinga mereka. Ini Jakob upahan mula bekerja selepas masuk hari raya kedua. Saya jadi cuma kita nak tanya kenapa, apakah SOP-nya apabila diadakan pemindahan sebab keluarga terkumpul. Ini perlu dijelaskan. Kita nak buat rumah, orang datang rumah tak boleh. Sekarang ni semua dipindahkan di pusat pemindahan, tentulah berkelompok, beramai. Kerana hujan lebat beberapa jam di daerah Bentong menyebabkan berlaku limpahan air Sungai Semantan di kampung Batu Kapur. Jadi kesemua mangsa dipindahkan ke PPS Batu Kapur sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi bagaimanapun menurut Muhammad Ikram, pihaknya masih terus melakukan pemantauan dari masa ke semasa. Dan hari ini juga kita menerima berita sedih kerana ini pemanah negara kita, itu Allahyarham Saudara Haziq Kamarudin telah pun kembali ke rahmatullah selepas beliau solat, katanya pagi tadi lah solat subuh.
Lepas dia solat subuh, dia masuk bilik air, jatuh dan disahkan meninggal dunia. Jadi saya minta saudara semua kita sedekahkan surah Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Semoga roh Allahyarham Haziq Kamaluddin meninggal pada hari Jumaat ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebagaimana yang sering saya katakan, hidup ini pertolongannya adalah kematian. Dan Allahyarham Haziq banyak berjasa pada negara kita dalam bidang sukan memanah. Banyak dia Allahyarham mengumpulkan pingat emas di sukan C dan sebagainya, malahan dicalonkan sebagai calon laragawan negara. Begitulah saudara, kita hidup ni kalau kita kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Sebab itu saya mengajak saudara teman-teman semua berusahalah untuk kita supaya meninggalkan nama yang baik bila sampai waktunya kita kembali ke pangkuan ilahi. Saudara, kita baca sedikit tentang sabda junjungan. Saya cuba nak buat untuk tiga pasal, iaitu pandangan Rasulullah SAW tentang Dajjal. Sebab sekarang ni Dajjal tengah berperang ni di Masjidil Al-Aqsa di Palestin. Dari Abi Umamah Al-Bahili, beliau berkata Rasulullah SAW telah berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya itu baginda banyak menyentuh masalah Dajjal. Baginda telah bersabda, sesungguhnya tidak ada fitnah, iaitu kerosakan di dunia ini yang paling hebat selain daripada fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Jadi setiap Nabi yang diutus oleh Allah SWT sering mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Jadi soalnya para Nabi sebelum baginda Rasulullah juga telah mengingatkan umatnya ketika mereka tentang adanya Dajjal ini. Dan aku, kata Rasulullah, adalah Nabi yang terakhir, sedangkan kamu adalah umat yang terakhir. Dajjal itu tidak mustahil datang pada generasi angkatan kamu, zaman kita. Seandainya dia datang sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kamu, maka aku adalah sebagai pembela bagi setiap mukmin. Tapi kalau dia datang sesudah aku kematianku, maka setiap orang harus menjaga dirinya. Dan sebenarnya Allah SWT akan menjaga orang-orang mukmin. Ini sabda junjungan ya. Dajjal itu akan datang nanti dari satu tempat antara Syam dan Iraq. Kalau ikutkan Syam dan Iraq tu, di Palestin lah, dan mempengaruhi manusia dengan begitu cepat sekali. Duhai hamba Allah, wahai manusia, tetaplah kamu di sini. Akan saya terangkan kepada kamu ciri-ciri Dajjal yang belum diterangkan oleh nabi-nabi sebelumku kepada umatnya. Pada mulanya nanti Dajjal itu mengaku dirinya sebagai nabi. Mula-mula kata dia nabi. Ingat, tidak ada lagi nabi sesudah aku. Setelah itu, dia akan mengaku pula dirinya sebagai Tuhan. Ingatlah bahawa Tuhan yang benar tidak mungkin kamu lihat sebelum kamu mati. Dajjal itu cacat matanya, sedangkan Allah SWT tidak cacat, bahkan tidak sama dengan yang baru. Dan juga di antara dua mata Dajjal itu tertulis perkataan kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin yang pandai membaca ataupun yang buta huruf. Dapat kita baca sebenarnya. Di antara fitnah Dajjal itu juga dia membawa syurga dan neraka. Neraka itu sebenarnya syurga, sedangkan syurga itu adalah neraka yang panas. Sesiapa di antara kamu yang disiksanya dengan nerakanya, hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah, dan hendaklah dia membaca pangkal surah Al-Kahfi. Maka neraka itu akan sejuk sebagai api yang membakar Nabi Allah Ibrahim menjadi sejuk ya. Jadi di antara tipu dayanya juga dia berkata kepada orang Arab, seandainya aku sanggup menghidupkan ayah atau ibumu yang sudah meninggal dunia itu, apakah engkau mengaku aku sebagai Tuhanmu? Orang Arab itu berkata, tentu. Maka syaitan pun datang menyamar seperti ayah ataupun ibunya. Jadi dia beritahu kepada orang Arab, kalau aku boleh menghidupkan ibu dan bapa kamu, apakah kamu mengaku aku Tuhan? Jadi orang Arab ni dia tak kuat imannya, dia kata ya, boleh. Jadi dia pun hadir. Ni syaitan ni bukan satu. Dajjal ni ada kawan-kawan ni, sahabat-sahabat karibnya lah, syaitan dan iblis. Maka datanglah para syaitan dan iblis yang menyamar seperti ibunya, membuatkan mereka tak apa.
Jadi itulah antara tipu dayanya, dan ditipu seorang itu. Yakinlah dia dibunuh dan dibelah dua nanti. Setelah itu dikatakan kepada orang ramai, lihatlah apa yang akan kulakukan terhadap hamba-Ku ini. Sekarang aku akan hidupkan dia semula. Dengan izin Allah, orang mati tadi hidup semula. Kemudian laknatullah itu bertanya, siapa Tuhanmu? Orang yang dia bunuh itu yang kebetulan adalah orang yang beriman, menjawab, Tuhanku adalah Allah, sedangkan engkau adalah musuh Allah. Orang itu berarti lulus dalam ujiannya dan Allah memasukkannya di kalangan orang-orang yang paling dikasihi oleh Allah SWT. Besok kita sambung lagi tazkirah berhubung dengan Dajjal, sebab hari ini Dajjal sedang berperang. Kaum muslimin di Masjidil Al-Aqsa sedang berperang dengan kumpulan-kumpulan Dajjal yang menyembelih hidup-hidup umat Islam. Saya dapat pesanan tadi supaya e-commerce dihidupkan balik. Katanya Ibu Azhar kata sebab disebabkan oleh masih ramai yang mau memesan, dan juga ini boleh pengantaran boleh dilakukan melalui Panda Food dan juga sistem pengantaran. Jadi saudara kalau masih lagi mau mendapatkan rendang tok dan baulu bedal sempena raya ni 3-4 hari ni, bolehlah berhubung dengan Azhar 011-330-41241. Saudara Zack, terima kasih Saudara Zack. Begitu juga Dendeng Manis Siti Farhah. Tapi Dendeng Manis Siti Farhah dia kata dia minta rest sehari 2 hari. Jadi saudara boleh mula mengantar kiriman pesanan dan tunggulah sehingga hari Senin nanti. Bagaimanapun bekalan daging belum dipastikan disahkan lagi ya saudara. Itu bab e-commerce, kita akan sambung lagi e-commerce dalam hari-hari yang mendatang. Jadi kalau saudara ada bahan-bahan, bolehlah mengantar pengetahuan berhubung dengan produk saudara kepada Siti Farhah 017-711-4300. Dendeng Manis Siti Farhah. Boleh juga berhubung dengan Azhar 011-330-41241. Rendang tok dan bahulu berdal. Baik saya. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. Saya menyebut salam impian. Kita mengimpikan adanya moratorium, tapi rupanya tidak ada. Tapi saya harus mengawal saban malam. Biarlah mereka pekak telinga pun mereka punya pasal. Begitu juga dengan sistem moratorium. Saya mengharapkan hari Senin nanti dalam kita yang begitu terkesan bagi mereka yang masih belum mendapat bayaran pengeluaran caruman mereka, pihak kumpulan wang simpanan pekerja membantu warga kita yang saya yakin bermula hari Senin tentulah akan nazak dan susah. Baik saudara, tajuk malam ini adalah Mahidin semakin disisihkan. Sebenarnya saya nak menyantuni memberi pencerahan persoalan ini semalam, tapi banyak saya membicarakan soal apa yang mereka lakukan berhubung dengan vaksin, berhubung dengan masjid ditutup dan sebagainya, terlewat. Jadi saya tak dapat menyantuni. Jadi malam ini insya-Allah kita akan menyantuni. Tajuk perbincangan kita adalah Mahidin semakin disisihkan. Namun begitu, jangan lupa kita bermula dengan pencerahan ini menyantuni pantun Pak Nazir. Sebab saya suka pantun Pak Nazir ni, bahasanya indah, perlambangannya indah, dan beliau menegur dalam pantun, ya. Kata Pak Nazir, ikan tongsan si beliak mata, bakul sarat amatlah berat. Rakyat terkesan menanggung derita kerana darurat membawa mudarat. Jadi artinya Pak Nazir juga tidak bersetuju dengan darurat yang diwujudkan. Kemudian katanya lagi, sambal kerang pedas berlada, goreng belida, lemak bertutu. Percayakan orang, biar berpada. Takut ada muslihat tertentu. Jadi kalau mereka menyatakan sesuatu itu, kita nak percaya tu, biarlah berpada. Kerana ada niat-niat tertentu. Terima kasih Pak Nazir atas santunan pantun yang begitu indah, mengingatkan kita dan sentiasa warga berwaspada. Dan saya juga menerima satu kiriman daripada Pak Atan Kelulut. Sedap saya nak baca. Pak Atan Kelulut semalam daripada Kuantan Pahang. Beliau menghantar sedikit cakatan hatinya. Iaitu nak kata sajak bukan sajak, nak kata gurindam bukan gurindam. Tetapi saya rasakan inilah catatan hatinya ataupun luahan rasa hatinya. Tajuk bicara beliau adalah Sudah-Sudahlah Din. Ini perlembagaan beliau. Dia tak masuk oleh siapa, tapi cantik cara Pak Atan Kelulut ni menulis. Kata Pak Atan, Sudah-Sudahlah Din. Laut sekarang sangat bergelora.
Ombak juga sedang menggila. Untuk apa, Din? Terus nak rempuh juga. Ikan sardin simpanan kita masih banyak ada. Sudah-sudahlah, Din. Pak Atan pun baru tahu. Din rupanya tak pandai berenang. Jauh sekali Din nak buat renang gaya kupu-kupu, gaya bebas. Takut nanti Din tenggelam. Nanti lemas awak, Din. Sudah-sudahlah, Din. Din pun tak pandai memukat. Memancing pun Din jarang dapat. Kenapa Din guna umpan cacing ngail di laut? Memang betul saudara, kalau saudara memancing, saya menasihatkan saudara jangan bawa cacing dari darat, ya. Tak baik tu. Kena cari cacing dari laut. Jangan cacing di darat tu bawa ke laut. Nanti ada masalah sebenarnya. Jadi kenapa Din guna umpan cacing ngail di laut? Bukan Din ngail di sawah untuk dapat belut, dengan harapan disambar kerapu atau tenggiri. Anak ikan kunyit pun tak ingin dekati Din. Sudah-sudahlah, Din. Dulu laut tenang, Din. Tapi Din katakan bergelora. Bila laut betul-betul bergelora, Din kata pula laut tenang. Din tak takut ke lemas seorang-seorang? Nanti mayat Din pun akan hilang. Penyelam pun tak jumpa sebab hari dah malam, Din. Sudah-sudahlah, Din. Baliklah ke pangkal jalan. Biar orang yang arif buat kerja menangkap ikan. Din makan aja ikan di pasaran. Din pun banyak harta dan wang. Makan pun dah tak banyak, dah tak habis, walau berulang-ulang. Bukan Din nak bawa ke kubur. Hidup kita ni, Din, jangan takut. Din pun pandai ngaji dan berdoa. Din jadi Tok Bilal lagilah baik. Boleh Din pakai jubah yang labu. Itulah tadi catatan daripada Pak Atan Kelulut, yang bila saya baca cantik cara beliau menyindir. Jadi mereka yang faham-faham lah. Umpamanya Pak Din ni ke laut. Ya, saya harus memberi peringatan mereka yang menyunting semula laman saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri, bukan tanggungjawab saya di atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen yang ditulis. Ya, segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Dan kalau saya tulis begitu pun, saya minta, macam saya kata dari awal tadi, kalau boleh gunakanlah bahasa yang terbaik. Jangan kita maki hamun, sebab live kita ini ditonton. Bukan hanya di dalam negara kita, di seantero dunia. Sebab saya melihat kiriman, mereka menyatakan pencerahan saya agak bersopan. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, saya hari ini nampak gayanya di pasar, mungkin ada pasar yang dibuka, tapi kiriman saya dapat, harga barangan makanan di pasar terus mencanak, saudara. Terus mencanak, bukan meningkat lagi, mencanak naiknya. Dan itulah hari ini bagaimana harga ikan, seperti ikan selayang. Ikan selayang yang kecil juga turut menggegar hati serta sanubari rakyat. Teramat mahal harganya, saudara. Tidak lagi mampu untuk dijamah oleh marhain. Sebab itu saya dah katakan, seminggu dulu lagi saya dah beritahu, saya dah beri pesanan bahawa kalau apabila pasar burung itu ditutup selama 9 hari, maka kesannya kepada rakyat, kepada pengguna. Oleh itu, sekarang ni nak buat macam mana? Harga dah naik. Jadi kadang-kadang bila saya memberi pencerahan, ambil perhatian, sebab saya mendapat maklumat untuk saya siarkan kepada saudara, bukan hanya sekadar untuk saya mewawarkan benda yang tak betul, saudara. Dan saya sekadar memberi pencerahan. Jadi nak buat macam mana, kita tunggulah hari Isnin nanti bagaimana keadaannya. Kita harap supaya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Awak Pengguna mencari kaedah untuk membantu rakyat, sebagaimana yang saya katakan semalam. Wang rakyat semakin tipis. Saudara Bidin, saya sangkut-sangkut. Kalau sangkut-sangkut tu, saudara Puan Ruby, sabar-sabarlah, tenang. Lama-lama insya-Allah mungkin ada gangguan, mungkin cuaca sekarang tak menentu, hujan mungkin. Dan kalau tak dapat turun pun tak apa, boleh bawa buka ke YouTube. Saudara masuk ke YouTube, insya-Allah admin akan masukkan dalam YouTube nanti. Boleh kita dengar. Cuma labunya sampai ke pagi lah, ya. Jadi saya menyentuh tentang soal harga barangan, dan kita mengharapkan supaya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, Saudara Ismail Muhammad dari Besut, apa khabar orang Besut? Macam mana hari raya di Besut? Hati-hati, Terengganu dah naik tu.
supaya orang besar, orang Terengganu ni jadi Perdana Menterinya. Dia apakah dia tidak menyelia kedudukan harga barangan di pasaran. Hari Isnin saya yakin kalau saya pergi ke pasar-pasar harganya tentu meningkat. Dan kita haraplah wakil-wakil, kaki tangan di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri adalah pengguna memantau keadaan. Jangan kapitalis mencekik kehidupan rakyat. Maaf saya gunakan bahasa yang berat sikit hari ini. Kerana mereka selama ini menjerut kehidupan. Mereka fikirkan soal untung saja tanpa memikirkan bahawa rakyat yang begitu terkesan. Saya banyak persoalan bertanya kepada saya, iaitu PKP ni untuk siapa sebenarnya? Ini persoalan ni besar ni saudara. Perintah Kawalan Pergerakan ni untuk siapa? Apabila ada keluar terima kasih Tuan Sulaiman Hasan. Apabila keluar kenyataan yang keluar dalam media sosial mengatakan menteri, ahli parlimen dan ahli undang negeri boleh pula melakukan rentas daerah dan rentas negeri di musim sambutan Aidilfitri. Jadi menteri boleh, timbalan menteri boleh, esko kerajaan boleh, ahli parlimen boleh, ahli undang negeri boleh. Jadi perintah Kawalan Pergerakan tertumpu pada rakyat dan nampak agaknya. Sedangkan rakyat terus bungkam, tekung tanpa boleh melakukan sebarang kunjungan sama keluarga. Sebab itu saudara Syam Hashim, dia menghantar kiriman kepada saya. Dia kata, kenapa Menteri Perikatan Nasional yang melanggar SOP tidak diambil tindakan? Kenapa Menteri daripada Perikatan Nasional yang melanggar SOP tidak diambil tindakan? Jadi undang-undang apa kita pakai ni? Apakah masih tak jelas siapa yang ada dalam gambar? Ini kita lihat gambar Azmin Ali lah. Dengan keluarga dan apa semua ramai. Jadi kenapa tak ambil tindakan pada dia? Tentulah keluarganya datang berkunjung ke rumah dia, sedangkan perintah PKP SOP-nya tidak dibenarkan. Ini persoalannya apa yang dilantarkan oleh Saudara Syam Hashim. Jadi apakah SOP ini termaktub pada rakyat saja, sedangkan Menteri Perikatan Nasional bebas sesuka hati boleh buat apa saja. Rakyat disuruh patuh pada SOP. Tidak boleh rentas daerah dan negeri. Rakyat dilarang berhari raya bersama kaum keluarga. Rakyat dilarang beraya bersama jiran tetangga. Nak pergi rumah jiran pun tak boleh. Apakah hukuman ini hanya pada rakyat saja? Dan sebentar tadi saya dapat kiriman lagi. Ketua Pemuda Armada di Pekan Pahang ada gambar. Boleh meraihkan kawan-kawannya, teman-teman datang pada raya di rumahnya. Jadi saya mengharapkan agar pihak berwajib, pihak penguasa, ketuklah pintu rumah Ketua Pemuda Armada di Pekan Pahang. Kalau perlu ambil tindakan, ambillah tindakan. Kepimpinan melalui tauladan. Set an example. Jangan rakyat kamu tekan. Rakyat biasa kena 2,500 dan sebagainya. Jadi saya rasa tak betul. Semua ini mereka melakukan satu tindakan bercanggah dengan apa yang diwujudkan oleh kerajaan, oleh pimpinan. Apakah kerana dia merasakan dia sebagai ketua armada? Besar sangat ke kamu sebagai ketua armada? Kamu boleh langgar SOP. Jadi mak jaga untuk, saya tak tahu. Kiriman saya dapat ni. Kalau benar mak jawagan, lagilah saya naik angin saya. Jadi mereka merasakan mereka besar sangat. Dan esko kerajaan Terengganu, Dr. Azman Ibrahim juga dikesan melanggar SOP Perintah Sekatan Kawalan Pergerakan. Esko sebut menerima kunjungan sahabat-sahabatnya dan telah pun dimuat naik dalam FB yang jelas menampakkan adanya pelanggaran SOP. Jadi mereka mewujudkan suasana yang tidak menentu. Bila rakyat buat, mereka marah. Mereka tuduh rakyat. Saudara Amy Sharif pula dia kata salam tu, berita malam ni seolah-olah membuat andaian bahawa COVID ini menular kerana salah rakyat, kerana ramai rakyat yang belum ambil suntikan katanya. Ini berita RTM yang didengar adalah saudara Amy Sharif. Kerana dia kata kerajaan PN ni mahu menjadikan rakyat sebagai kambing hitam. Sedangkan sebab sebenar penularan COVID-19 ni semua orang tahu. Apabila kawasan-kawasan kilang dibuka, tapak-tapak bangunan dibuka. Begitu juga kita tak maulah mengulang-ulangkan, tapi itu yang berlaku. Waktu mereka menganjurkan pilihan raya negeri Sabah, itu bermulanya merebak balik kepada kita setelah kita mampu mengawal penjangkitan COVID-19 ini di Semenanjung. Dan hari ini alhamdulillah di Sabah dah susut. Tapi di Sarawak pula meningkat. Apakah nanti kalau ada pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Sarawak nanti, bila diizinkan, bila nak selesainya?
Kemudian kata Amy tadi, paling dahsyatlah kedegilan pimpinan yang mengambil tindakan total knockdown di seluruh negara. Mereka yang gagal, tapi rakyat dimangsakan. Rakyat dikurung di rumah. Dan rakyat dituduh. Tidak cukupkan lagi mereka mengenai rakyat dengan compound itu dan ini. Dan mereka juga menutup premis-premis perniagaan kecil milik rakyat. Jadi akhirnya pimpinan, bila kita kata begini, orang marah kat saya, orang PN Perikatan Nasional. Bukan saya nak marah mereka sembrono, tapi keadaan kita lihat sendiri. Rakyat dikurung. Perniagaan kecil tak boleh berniaga. Tetapi yang Muhammad dibenarkan. Jadi PKP ni untuk siapa? Dan sekarang ni dah tengah berlaku sekarang ni. Apa berlaku di Mentakap. Macam mana SOP-nya? Boleh pula 59 orang keluarga, bukan seorang. Ini cuba kita fikirkan bersama saya. Dan apa yang berlaku sekarang ni, semalam tular pula gambar anak-anak muda melakukan unjuk rasa. Mereka tidak puas hati. Itu di kawasan di Batu Pahat. Dan terkini pihak polis mengesahkan bahawa isu protes kerajaan gagal di Parit Raja yang tular pada malam raya tidak ditaja oleh sesiapa. Kerana dia kata tiada individu atau parti politik terlibat menaja protes tersebut. Dan perhimpunan haram itu adalah merupakan cetusan hati anak-anak muda. Seramai 20 orang anak muda telah ditahan oleh pihak polis. Kita tak marah, tak apalah, buatlah kita nak melaksanakan tindakan undang. It's okay. Kalau mereka terbukti melanggar undang-undang, silakan, tak ada masalah. Kita berlapang dada. Negara ini negara hukum. Tapi janganlah kerana politik nanti anda melakukan penganiayaan. Itu yang kita tentang. Sebab 20 orang anak muda di Pahat itu yang telah pun diberkas oleh pihak polis dalam siri unjuk rasa terdiri daripada saya dapat senarai. Pertama sekali Syahmi Ayub. Alamatnya Kampung Parit Bingan, Parit Raja. Usia 20 tahun. Bukannya budak-budak kecil, bukan orang tua. Dan tapi dia berperanan sebagai penonton. Kemudian begitu juga Muhammad Hafiz Ramli, usia 19 tahun. Asal di 26 Jalan Pasar, Parit Raja. Kemudian saudara Muhammad Ikhwan Misnan, tinggal di nombor 14 Jalan Manis, Taman Manis, Parit Raja, berusia 23 tahun. Azrun bin Masuri, berusia 28 tahun, di nombor 40 Kampung Parit Nipah, Laut, Parit Raja. Turut ditahan adalah saudara Nasyafiq bin Mat Syafi'i, berusia 22 tahun, asal daripada Kampung Parit Nipah. Saudara Muhammad Nasyakir bin Syafi'i, ini adik-beradik ni rasanya. Adik dia lah tu, umur 17 tahun. Kemudian Muhammad Jibril bin Yusri, berusia 21 tahun, berasal dari Kampung Sungai Gajah, Mukim 7, Parit Raja. Anas bin Ramli daripada Parit Lapis, Maimun, usia 19 tahun. Muhammad Firdaus Muhammad, usia 23 tahun, berasal dari Parit Lapis, Bunut. Muhammad Farhan bin Mat Basri, 21 tahun, daripada Jalan Pasar, Parit Raja. Saudara Muhammad Danish, ini muda sangat ni, umur 16 tahun. Mungkin dia suka main fire tu gamaknya. Asal daripada Rizab 3, Jalan Pasar, Parit Raja. Kemudian Muhammad Amirul Hakim bin Syahab, usia 17 tahun. Saya yakin masih sekolah lagi. Daripada Kampung Parit Haji Ali. Muhammad Hafizul Hilmi bin Zailan, berusia 23 tahun, daripada Pasar Parit Raja. Muhammad Amirul Ashraf bin Maknoh, usia 21 tahun. Mungkin dia marah yang ni sebab dia kata umur 21 tahun tak boleh mengundi. Muhammad Al-Azim Abdul Rashid, ini usia 18 tahun. Muhammad Faizul Naim, 22 tahun, berasal daripada Taman Rona, Parit Raja. Muhammad Zikri Iskandar bin Zamri, berusia 19 tahun, Kampung Parit Sikun Laut, Parit Raja. Nur Akmal Rizal Rosli, berusia 18 tahun, daripada Parit Raja. Muhammad Fil Haziq bin Amali, berusia 22 tahun. Jadi anak-anak muda, ada yang dibawa usia 20 tahun. Mereka juga terkesan. Mereka melihat susah ibu bapaknya, kehidupan keluarganya susah. Jadi akhirnya ada juga yang suka-suka nak sambut raya. Ni macam di Kuala Kangsar lah, main meriam dan sebagainya. Tetapi hasil siasatan polis setelah melihat tindakan beberapa orang anak muda dalam satu himpunan menyalahi undang-undang dengan membakar flare
Di Jalan Baru, tempatnya dilakukan di Jalan Baru, Parit Raja, Batu Pahat. Dan mereka mendapati bahawa adanya perhimpunan tersebut diadakan bagi menunjukkan ketidakpuasan hati terhadap pemerintahan kerajaan sekarang, yang mana dalam klip video terpapar satu kain rentam yang bertulis perkataan kerajaan gagal. Perbuatan ini menunjukkan satu tingkah laku yang boleh menggugat ketentraman awam, kata pihak polis. Jadi para peserta yang terlibat juga dapati melanggar perintah kawalan pergerakan 3.0, iaitu mengadakan perhimpunan tanpa menghiraukan penjarakan sosial. Para peserta turut melakukan halangan lalu lintas. Saudara, jadi hasil siasatan awal penganjur B14 itu buat banner dan wording sendiri tanpa ada dorongan daripada sesiapa. Mereka buat banner tersebut bersama dua orang rakannya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan hak bersuara kepada masyarakat. Fokus kepada isu peraturan PKP yang dikatakan membebankan rakyat. Ini catatan daripada laporan pihak polis, ya. Jadi kita mengharapkan bahawa pimpinan dapat melihat suara anak muda sudah bermula. Mereka menzahirkan rasa tidak senang dengan hala cara kepimpinan negara sekarang ini. Mereka sudah terkesan. Warana tu, lawan tetap lawan. Kita bukan nak lawan, nak berperang. Tapi kita harus menzahirkan. Ini negara yang tidak damai. Kita harus diberi kebebasan untuk menyuarakan pandangan kita. Supaya pimpinan tidak terus pekak kuali. Ya. Jadi ada pula ni dari zaman web sekarang ni tersiap pula bagaimana anggota polis tak berkunjung. Saya melihat ada pula tempatnya anggota polis berkunjung dari rumah ke rumah yang warga Islam. Ada. Jadi dalam keadaan begitu, kita merasakan apakah keselamatan anggota polis juga terjamin. Sebab mereka datang dalam 4-5 orang pergi ke rumah tu dan hanya sekadar memakai pelitup muka. Tidak ada lagi PE ataupun peralatan yang disediakan oleh pihak kementerian. Apakah mereka sudah disuntik vaksin? Satu permasalahan lagi. Jadi artinya mereka pergi rumah-rumah juga terdedah juga kepada bahaya jangkitan COVID-19. Jadi rakyat melihat benda ni. Bukan boleh kita sebarangan. Saudara, rakyat dapat melihat keburukan anggota polis dipergunakan dan mereka terdedah kalau benar bahawa COVID-19 terus mengganas. Kalau benarlah keadaan ini, maka sudah pastinya anggota polis juga terdedah. Kenapa harus kita dedahkan pasukan keselamatan? Mereka sepatutnya menjadi frontliner, menjaga kawalan keselamatan di jalan-jalan, di kawasan-kawasan yang sesak dan sebagainya. Tapi diminta supaya pergi rumah ke rumah, berjalan kaki, bernaik motor. Dan keadaan ini membuatkan kita kata apa sebenar-benarnya PKP ni. Jadi kita nak harapkan PKP 2.0 dah tak jadi, PKP 1 tak. Yang ketiga, PKP 3.0 ni, bolehkah dia memutuskan jaringan ini? Kemudian kamu nak salahkan pada anak muda? Kamu nak salahkan pada rakyat yang menghantar mesej kepada pimpinan bahawa ini saya cuma bagi tahu bukan kerajaan, pimpinan kerajaan gagal. Dia Saudara Andros Nordin, Menteri Kemenkemut keliling. Itulah keadaannya. Ini kemudian terdapat 11 individu telah pun di compound sejumlah 60,000. Selama 11 individu di compound dengan nilai keseluruhan 60,000 selepas didapati melanggar prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan dengan berkumpul di sebuah rumah tumpangan di Kepala Batas Pulau Pinang. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Assistant Commissioner Nur Zaini Makno, kesemua mereka di kompaun selepas polis menjalankan pemeriksaan di rumah itu kira-kira pukul 2 pagi Jumaat. Pagi tadilah. Turut di kompaun sebanyak 20,000 ialah pemilik premis tersebut. Selain itu, kompaun sebanyak 4,000 masing-masing dikenakan kepada 10 orang pelanggan lelaki berusia 20 hingga 40 tahun kerana tidak mengimbas kod QR, mas senjata dan tidak mengamalkan penjarakan fizikal. Tangkapan demi tangkapan dilakukan, kompaun dikenakan. Sebab saya kata akhirnya rakyat terasa. Sebab itu, Saudara Nur Zaini pula dihantar saya. Dia kata secara keseluruhannya, pihak mengeluarkan sebanyak, menurut Nur Zaini, dia kata secara keseluruhannya, pihak polis mengeluarkan sebanyak 18 kompaun ke atas orang ramai yang dapati gagal mematuhi SOP PKP 3.0. Selain itu, 2 lelaki berusia 61 dan 66 tahun turut ditahan di sekatan Jalan Raya Sungai Nyo di Butterworth
kerana cuba merentasi negeri dari Sungai Petani Kedah tanpa surat kebenaran. 5 lelaki berusia 23 hingga 36 tahun yang berkumpul tempat awam di bahagian Ajam, Butterworth tanpa mengamalkan penjarakan fizikal turut di kompaun. Jadi, ahli parlimen boleh, menteri boleh, Timbalan menteri boleh, Esko boleh, rakyat macam mana? Jadi, satu lagi saya tengok mana ni. Perintah Kawalan Pergerakan 3 Ogos yang bermula semalam hingga 7 Jun di seluruh negara menyaksikan rakyat perlu mematuhi prosedur operasi. Berdasarkan SOP, PKP dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara. Antara aktiviti tidak dibenarkan adalah merentas negeri dan daerah. Bagaimanapun kebenaran diberikan kepada ahli parlimen. Sebab itu, antara senarai aktiviti yang tidak dibenarkan, itu negative list adalah aktiviti sosial termasuk kenduri kendara, majlis sambutan hari raya, majlis meraihkan pernikahan atau pertunangan, majlis perkahwinan, resepsi dan sebagainya. Di sepanjang perintah Kawalan Pergerakan ini, kalau anda berhasrat untuk mendirikan rumah tangga, tangguhkanlah dulu. Maka tunggulah saya. Sebab itu sekarang ni, akhirnya kesan daripada itu, peniaga ramai menempelak pada Menteri UMNO. Saya bersimpati dengan Ismail Sabri. Kerana apabila beliau mengulas atau memberi pandangan ataupun menyatakan penjelasan berhubung dengan PKP ini, maka orang marah. Sedangkan ini dah sign paksa dilakukan. Sebab itu saya kata semalam lagi, sepatutnya biarlah menteri daripada Parti Peribumi, PBM, itu Saifuddin Abdullah, dia sebagai Menteri Perdagangan. Patutnya dia beri pencerahan. Tak payah lagi suruh Menteri UMNO. Saya rasa Datuk Seri Sabri enough is enough lah. Sebab segala kebobrokan, segala masalah ini terbalik pada UMNO. Ini keadaannya sekarang. Saya sebenarnya yang berhasrat untuk mengulas tentang di Gaza, tetapi kalau panjang sangat kita akan ulas besok. Kerana saya tidak mau ketinggalan. Kerana sekarang ni sebenarnya saja, ini saya cakap terang lah. JKOM punya anggota sekalian lagi mencicik. Kerana Muhyiddin meninggalkan Tan Sri Muhyiddin kesepian. Saya kesian. Sebab itu kita bertanya, mana JKOM yang seharusnya mempertahankan Perdana Menteri? Kenapa nak kacau orang? Kenapa ganggu orang punya live? Tak perlu memintas ini unjuk rasa orang dalam penulisan dalam Facebook. Patutnya mereka mewujudkan dia punya live sendiri, wujudkan website sendiri. Teruslah berkempen lah. Ini tidak. Anda tinggalkan Tan Sri Muhyiddin kesepian. Saya sebagai seorang insan, saya bersimpati juga lah. Itulah keadaannya sekarang ni. Jadi sebab saya tanya, mana JKOM? Dan juga mana dia 70 orang menteri, timbalan menteri, malahan pimpinan-pimpinan dalam GSC. Tak ada pun sekarang ni dilihat mempertahankan Tan Sri Muhyiddin. Lebih mengecewakan abang-abang lebay yang sekarang ni berada dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin juga sepi. Tak adalah yang nak bersuara, kecuali adalah abang lebay jadi tu. Tapi dia cara pula lain. Dia pendekatan dia menempelak kaki tangan kerajaan. Akhirnya dia diserang. Kalau dia kata malangnya templakan abang lebay terhadap kaki tangan kerajaan dibalas dengan pelbagai serangan. Terduduk abang lebay. Tapi tak tahulah, dalam keadaan orang serang menyerang itu, saya nampak ada satu tutup. Ada cerita rupanya. Abang lebay daripada PAS. Nama saya tak dapat sebut sebab tak ada pengesahan yang jelas. Katanya telah bernikah dengan seorang anggota Puteri UMNO. Jadi kita menanti, saya menunggu. Saya menunggu kalau ada, kalau benar ya. Nampak-nampaknya abang lebay berjanggut-janggut ni pun masih lagi berpoligami. Tapi mereka memanglah abang lebay ni suka berpoligami. Jadi jangan bercakap lah soal moral dan sebagainya ya. Tiba-tiba aja timbul cerita abang lebay kahwin dengan Puteri UMNO dari Kuala Nerus. Jadi saya sebenarnya menganggap ini biarlah sekadar gosip. Saya berdoa biarlah gosip lah, mungkin orang marah sebagainya, orang buat gosip. Tapi masalahnya di Malaysia ni, kalau ada gosip tu selalu benar. Ini yang masalahnya. Jadi, tapi kalau betul-betul tu, eloklah juga. Ya.
Cuma orang akan mengatakan bahawa Miang juga lah pak lebay ni. Itu aja. Dan seorang lebay lagi daripada Dewan Ulama cuma menafikan bahawa pimpinan PAS ini katanya tidak menegur kerajaan. Dia kata bahawa mereka menegur kerajaan bila mereka berada dalam kerajaan. Dalam Twitter dia saya ketawa. Ini lebay yang mengatakan Datuk Seri Najib tak ada moral untuk apa ini bercakap soal pimpinan kerajaan dan sebagainya yang kena serang dengan Lokman Adam apa semua. Apa kenyataan dia? Saya lupa lah tu. Tapi dia dilihat menyerang kenyataan Najib yang kononnya nak mencari populariti diri dan sebagainya. Akhirnya hari ini dia keluar kenyataan, tak tahulah benda ini dia tulis atau tidak, wallahu a'lam bisawab, tapi itu yang ada dalam internet. Dia kata bahawa pimpinan PAS ada menegur. Cuma teguran mereka bukanlah bersara visual gitu, menegur dari dalam hati. Alamak. Korang ni nak menipu rakyat, pada-pada lah Datuk Lebay weh. Cabutlah kekayap tu. Tapi mereka dah tak pakai kekayap dah, dia dah pakai songkok. Songkok pun dah tak ada dah sekarang ni. Mungkin dah pakai tie dan coat. Dan yang paling teruk, itu termasuk juga Azman Ali. Ini serangan daripada warga netizen. Semalam saja terdapat 22,000 warga netizen masuk menyerang hebat Perdana Menteri apabila beliau membuat keputusan bahawa kerajaan menunjukkan perintah kawalan pergerakan ini adalah untuk keselamatan, untuk itu, untuk ini dan sebagainya. Yang dia mengatakan bahawa kerajaan tidak zalim, maka Perdana Menteri diserang hebat. 22,000 warga netizen masuk menyerang dalam muka buku Perdana Menteri. Cuma kita tanya, mana dia kom? Anda dibayar gaji. Sepatutnya kenalah pertahankan, buatlah rencana yang baik, buat pencerahan, bagi tahu pada warga bangsa kita sebenarnya begini, apa dimaksud oleh Perdana Menteri. Barulah anda melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Lebay kahwin UMNO, anak nanti apa? Tak boleh nak cakap saya. Biarlah begitu. Kita biarkanlah lebay-lebay tu dengan cara mereka. Bantuan apa pun bukan baru nak collect. Derma ke bantuan apa tu? Kemudian turut yang kena sekali lah Azman Ali. Nak bercakap soal bagi tahu rakyat begitu begini. Berlaku dia kena. Teruk. Adik dia sendiri pun serang dia. Konon-kononnya tunjuk gambar. Dia masak. Dia waktu melayani almarhumah ibunya. Apa kata adiknya? 6 tahun mak nak jumpa dengan kamu, men. Beratus kali telefon kau tak angkat. Sekarang baru nak cakap. Sekarang kamu nak bercakap bahawa sayangi, santuni ibu kamu. What type of people you are. Itu adik dia sendiri serang. Tapi yang lain-lain serang. Dia terbukti sekarang ni warga bangsa sudah hilang keyakinan. Sebab jadi selain daripada Hamzah Zainuddin, Ismail Sabri, Datuk Adham Baba pun terkait sama. Of course, Khairi Jamaluddin. Inilah 5-6 orang yang dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Aida betul lah tu Syarifah Hussein. Dekom bekerja dari dalam hati. Jadi dalam keadaan begini, saya melihat bahawa sebenarnya bukan lagi amarah. Sudah timbul kebencian. Rakyat sudah benci. Jadi kepada pimpinan yang berada di anjung kuasa Seri Perdana tu, sedar dirilah. Their time is over. Sedangkan, you tak boleh nak marah kepada rakyat. Kerana masa pembentukan awal Kerajaan Perikatan Nasional, selepas tiada lagi Pakatan Harapan, rakyat menerima dengan baik. Rakyat menerima waktu awal-awal penubuhan dulu pembentukan kerajaan, rakyat menjadikan idola kepada Datuk Ismail Sabri. Hari-hari meneka. Hari ni nak pakai baju apa? Besok pakai baju warna apa? Cantik baju. Bapak Daffy. Begitulah. Bila orang dah suka, semuanya nampak cantik belaka. Maka Tan Sri Muhyiddin pula digelar sebagai Abah. Bapa yang penyayang. Kerana ada pengumuman, keputusan, memberi bantuan perhatian rakyat. Tapi yang dilantarkan, yang dijanjikan hanyalah sekadar kata-kata, janji 1000 mimpi. Bila dia menyatakan Makcik Kia, Makcik Lima, Pak Saleh boleh dapat itu, boleh dapat ini. Akhirnya sekarang ni kalau dia cakap, saya yakin Makcik Kia, Makcik Lima baling kuih ke TV tu. Begitulah amarahnya mereka. Bukan sekali marah, sebab dia benci. Hari ini Abah dah menjadi tukar pada Abah kau.
Kalau abang kau tak apalah juga. Saya khawatir sebab apa yang tulis itu COW. Tak mampulah saya nak sebut. Benda begitu. Dan dulu memang Datuk Ismail Sabri dia jadi idola. Handsome, cantik baju. Sekarang ni bila dia bersuara saja, apa lagi nak kena ni? Itu yang ada di hati rakyat. Malahan Datuk Adham Babur pula disanjung sebagai menteri yang bersih, mentadbir Kementerian Kesihatan. Khairy Jamaluddin pula dengan gagah buat pengumuman. Oh, dia punya terminologi macam-macam lah. Semua orang terpaku dan merasa hebatnya. Tapi hari ini tak berlaku. Artinya mereka tidak sayang, mereka tidak menyantuni. Jadi artinya rakyat melihat mereka cakap tak semua bikin. Dan sekarang ini yang membuatkan rakyat merasa marah, benci pada mereka kerana rakyat sudah melihat mereka ini adalah pemimpin yang gagal. Malahan rakyat juga melihat mereka ini bagaikan seorang penjara yang melakukan rampokan di siang hari terhadap wang dari tabung milik rakyat. Apabila wang daripada kumpulan wang sembilan pekerja tidak boleh ditangani secara tuntas. Jadi rakyat merasakan wang-wang simpanan mereka yang mereka carum dalam kumpulan wang sembilan pekerja ini telah dirampok. Sebab itu tak apa nak bagi. Kalau wang itu ada tersimpan, pelaburannya okey, perancangannya okey, tentu boleh keluarkan. Sebab yang diminta pengeluaran itu bukan banyak, 10% daripada jumlah simpanan. Malahan CEO pula dah cabut lagi lah pun. Dah tak ada lah. Datang pula CEO baru dengan harapan bahawa akan ada pengumuman-pengumuman yang baik. Tak juga berlaku begitu. Abang lembut dah tu. Lembut, amal naya tu. Kalau lembut, naya. Lembut, bolehlah jumpa dengan Sajat. No MN, no PN, Saudara Muhammad Idrus. Terpulang. Saya memberi pencerahan, memberi tingkatan apa yang berlaku. Kenapa rakyat marah? Kenapa rakyat benci sekarang ni? Hari ini, kalau buka TV perutusan, masuk kena serang. Sebab orang dah tak boleh terima. Di seluruh negara. Di desa-desa. Di Johor, di Kelantan, di Kedah, di Perak. Rakyat sudah meletakkan, malahan macam saya kata semalam, di dinding-dinding ada kosong, tu dia spray dengan perkataan kerajaan gagal. Ini yang berlaku. Tapi mereka seolah tidak sedar. Kerana rakyat melihat mereka ni adalah si gelujuh. Sebab tindakan mereka, rakyat akhirnya merasakan mereka ni gelujuh. Mau menjual aset-aset negara serta menambah hutang negara. Ini yang buatkan rakyat marah. Tak ada duit, jual. Tak ada duit, pinjam. Gelujuh. Mereka seolah, kerana itu saya katakan, ayat saya gunakan, mereka adalah penjara ekonomi negara. Mereka melakukan penjarahan. Tabung-tabung apa yang ada tu, kalau boleh dikopak. Itu bahasa kasar lah. Saudara Syahrir, panah ya bang? Bukan panah, geram. Lebay ke bebal. Saya sekarang ni, mereka tu yang berada dalam pimpinan, saya panggil dia lebay je. Itu keadaan saya. Rakyat juga melihat dia orang ni adalah sebagai seorang si munafik yang pandai bermain dengan kata-kata, di mana akhirnya tipah tertipu. Mereka melontarkan kata-kata bahawa kerajaan ini adalah kerajaan Islam. Jangan lupa, masa penubuhan Perikatan Nasional itu, itulah yang didogmakan. Semua orang bercakap. Dan kita pun terpaku, kita pun terpengaruh, kita pun merasa yakin bahawa inilah kerajaan melalui Islam. Kerana waktu itu kita baru mewujudkan Muafakat Nasional. Semangat untuk penyatuan bangsa begitu gugup, begitu gigih. Tapi panas tak sampai ke petang. Bukan sekadar hujan di tengah hari, ribut, petir melanda sebab kehidupan rakyat teruk. Seluruh netizen dalam ini untuk bantu Palestin. Betul, saya sebenarnya memang saya nak beri pencerahan dalam Palestin, tapi saya takut nanti terlajak. Dia tak dapat saya menyentuh cerita ni apa yang saya nak nyatakan. Jadi Palestin ni besok saya akan ceritakan. Banyak saya dapatkan, dapatan saya banyak. Ada cerita yang menarik. Untuk besok kita beri pencerahan tentang apa yang berlaku di Gaza. Bagaimana ini Zionis ni. Tapi yang herannya pimpinan kita senyap. Saya Erdogan telah pun mengirimkan tenteranya atas nama semangat Islam. Dia tidak mahu melihat bahawa umat Islam Palestin itu dibacuk sebegitu rupa, ditembak. Mereka tidak mahu, tidak akan mengizinkan Zionis Israel meneguk, bukan air mata, meneguk darah rakyat Palestin. Sebab itu dia telah mengirim, dah sampai pun dah di Masjid Al-Aqsa.
Erdogan juga telah pun menghubungi teman rakannya daripada Rusia. Dan kabarnya Indonesia juga sudah bersiap sedia. Kita tak dengar cerita lagi. Dan belum pula kita dengar satu pengumuman daripada Menteri Luar yang menyela tindakan Zionis ini satu tindakan yang tidak beradab. Belum lagi. Ini sebab saya nak cerita besok. Jadi masalah sekarang ni, kita ini rakyat melihat pimpinan dalam Perikatan Nasional sudah hanyut ke laut. Sebab itu saya katakan, saya bersimpati kepada Tan Sri Muhyiddin. Beliau telah ditinggalkan. Tak ada lagi menteri-menteri nak mempertahankan beliau. Kenyataan Tan Sri Muhyiddin sepi. Dulu bila Perdana Menteri mewujudkan satu pandangan, maka akan disantun oleh warganya, kabilah-kabilah dalam kabinet, memberi pandangan. Ini pandangan dan mengupas satu persatu. Hari ini tidak. Terbiar begitu, 22,000 orang serang Perdana Menteri. Dan mereka berpeluk tubuh untuk melihat bagaimana Perdana Menteri mereka diberlasah begitu rupa. Kemudian dia orang tengok juga rakan-rakan dalam kabinet. Tak ada seperindik. Saya dapat juga kiriman, malah katanya ada cerita konon je lah, saya tak tahu. Dan tak dapat pengesahan. Ada pula menteri dah berlaku, kalau macam ni keadaannya, dia pun nak berhenti lah. Dia rasa dia tak berani untuk meneruskan keadaan. Dia takut nanti menghadapi pilihan raya akan datang, dia akan dihukum. Ini Kasim ni, STO tak boleh pakai, memang tak boleh pakai pun. Dia samalah seangkatan dengan Khalid Jamaluddin. Betul, Serino. Saya akan sambung besok. Tetapi bagi saya sekarang ni, saya ingin memberi pencerahan bahawa kedudukan suasana politik negara bertambah hancur bocai, sempang perana. Suasananya tidak lagi tentram. Penghormatan warga bangsa terhadap pimpinan negara sudah lemah. Malahan kalau saudara buka dalam internet, kiriman daripada SMS yang terima, tak ada lain maki hamun. Tidak lagi sambutan Aidilfitri ini dirayakan. Salam, selamat hari raya, kita bersyukur pada Allah SWT. Usai kita melaksanakan ibadah puasa, syukur negara kita aman tentram, syukur pemimpin kita baik-baik, melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Tak ada. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Bab batin saja. Yang lain tu mencarut habis kena dengan menteri. Lepas seorang-seorang, saya takkan apa-apa sebutlah benda itu. Tapi gambaran yang saya dapat itulah keadaannya. Dan akhirnya saya melihat Tan Sri Muhyiddin ditinggal ke kesepian. Dan saya mendapat perkabaran. Betul tak betul saya tak tahu. Dalam masa seminggu dua nanti akan ada berlaku perkembangan terbaru. Dan sebab itu ada menteri daripada UMNO sudah mula menyatakan dia mahu meninggalkan kabilah dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin. Artinya mereka sudah semakin melemah. Punca lain tak ada. Puncanya kerana pimpinan gagal menyantuni kehidupan rakyat. Bila mereka merasakan mereka sebagai pemimpin, mereka lah raja. Mereka boleh melakukan apa saja. Rakyat kena ikut, rakyat kena tunduk. Mereka lupa sebenar-benarnya dalam negara hari ini, rakyat adalah raja. Sebab itu saya sering mengatakan, suara rakyat adalah kuasa keramat. Jangan kita permainkan rakyat. Kebangkitan rakyat tak boleh nak ditahan. Dan polar-polar, ciri-ciri kebangkitan rakyat ini telah jelas. Ini belum berlaku di tengah-tengah kota raya lagi. Ini sekadar berlaku di hujung-hujung, di penghujung-penghujung Semenanjung Tanah Melayu. Kita tak dengar lagi apa cerita di Sabah. Kita tak dengar lagi apa cerita di Sarawak. Belum. Tapi yang kita dengar apa yang berlaku di Johor, di Batu Pahat, apa berlaku di Kedah, sudah mula bangkit, apa berlaku di Pulau Pinang, apa berlaku di Seremban, apa berlaku di Melaka, sudah menampakkan. Jadi saudara kasih ni kepimpinan detektor. Dia kalau buat detektor macam mana tak boleh tak buat. Tak boleh. Kamu tak boleh menggunakan aparatus kerajaan untuk mempertahankan kuasa kamu. Yang ini tidak akan diizinkan oleh rakyat. Sebab itu indahnya negara kita ni, kita ada imbangan kuasa ni, kita Duli Yang Maha Tuan Agong. Saya yakin Duli Yang Maha Tuan Agong tidak akan mengizinkan rakyatnya dibelenggu oleh kehidupan yang sukar oleh pimpinan politik. Saya yakin baginda pasti akan campur tangan kalau baginda melihat suasananya sudah tidak boleh terkawal. Dan ini yang saya dengar.
Sebab kita dah rakyat raja. Betul Saudara Ridwan, rakyat dah letih. Rakyat bukan saja letih, malahan ada kalanya mereka sudah hilang harapan. Mereka sudah hilang harapan melihat kepimpinan kerajaan yang tidak peka, yang tidak langsung mau menyantuni kehidupan rakyat. Di hari baik, bulan baik, sepatutnya kita merayakan keadaan Aidilfitri. Tapi ini tidak dapat dia begitu sebab kehidupan menekan. Cuma untuk mengelak dari segi perasaan itu, kekecewaan yang ada dalam hati, kuntumkanlah senyum-senyum manis bergambar dengan keluarga, masuk dalam wall. Itu saja. Tapi dapat menyantuni ibu di kampung, tak ada. Suasana, tak tahu. Saya tak dapat tengok hari ni apakah di Kuala Kangsar ada tembakan meriam. Tak ada. Sepatutnya di Kuala Kangsar tu pesta permainan meriam, tak ada. Saya sendiri pun ingat nak balik raya dengan rumah-rumah pemimpin, nak berjumpa, tak dapatlah. Saya sebenarnya setengah menanti bila ada kesempatan nak berjumpa dengan Yang Berhormat Tun Razili Hamzah, nak bertanya sebenarnya kepada beliau, bagaimana keadaan ekonomi kita ni? Sebab saya yakin beliau mampu untuk memberi pandangan macam mana kita harus menyantuni negara kita ni. Sebab saya lihat sekarang ni, it is beyond. Satu suasana yang tidak menentu lagi dah. Harga pasaran tak boleh dikawal. Ringgit kita bertambah merosot. Ekonomi lebur. Pelabur-pelabur lesak entah ke mana. Yang ada pun akan lari meninggalkan kita. Apakah kita ni nanti akan jadi sebagaimana negara Brazil satu ketika dahulu yang waktu kemuncaknya apabila ekspor Brazil itu ekspor getah. Begitu hebat ekonomi Brazil. Tapi apabila usai Perang Dunia Kedua, getah tidak lagi menjadi sebagai komoditinya, maka Brazil menggudung ekonomi dan meletakkan rakyat berada dalam kesusahan susah sama pimpinan tidak memikirkan. Saudara jangan lupa ya, negara-negara ketiga, keempat, ini satu benda yang saya perlu memberi peringatan. Kalau saya pergi ke negara-negara belah-belah benua India, belah-belah Afrika dan sebagainya, mereka rakyatnya hidup susah. Hidup penuh kesusahan. Duduk dalam rumah-rumah yang macam kemah aja, hat dia panggil. Diperbuat daripada jerami gandum. Merakyatnya susah. Kerana negara itu pemimpinnya tidak peka pada rakyat. Rakyat di negeri tersebut duduk makan sehari sekali, berjemur di tengah padang pasir Sahara. Tetapi penghasilan buminya macam di Afrika, emas, intan, berlian. Pengusaha-pengusaha kaya dan pemimpinnya kaya-kaya. Pemimpin-pemimpin di negara-negara tersebut memang kaya-kaya, mempunyai simpanan di luar negeri berbilion-bilion. Tapi rakyat sengsara. Jadi apakah kita mau mengizinkan suasana itu berlaku di negara kita? Sebab negara kita ini negara yang kaya-kaya. Kita makmur asal kita mempunyai wang yang berbilion-bilion, triliun nilainya. Tapi kita jangan izinkan wang itu disentuh oleh pimpinan untuk memastikan keluarga mereka kaya-kaya, rakyat hidup dalam sengsara. Sebab itu kita bila menghadapi musim pilihan raya akan datang, kita harus ajar mereka sepenuhnya. Tapi rakyat, bangsa negara kita ini, rakyat yang cinta damai. Kita tidak akan melakukan unjuk rasa yang bukan-bukan. Kita bukan orangnya yang melihat dengan apa-apa ini yang mengajar pemimpin begini dengan penumbuk. Tidak. Kita tahu bila waktunya kita nak mengajar mereka. Apabila sampai waktunya, peti undi itulah tempatnya kita mengajar pemimpin. Kita sambung lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berhujung minggu.